A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man da'a bida'watihi ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang memberikan kita kesempatan waktu dan masa untuk kita sama-sama hari ini berbincang dengan tajuk kita dalam diskusi hati. Dan sebenarnya ini adalah siri yang pertama, maknanya kita akan buat perbincangan ni bersiri ya. Dan tajuk pada kali ini adalah berkaitan dengan berbakti kepada ibu bapa dan orang tua. Baik, berbakti kepada ibu bapa dan orang tua yang sebenarnya kita nak bincang hari ini, kita berpandukan kepada rujukan utama kita, kitab Adabul Mufrad, karya Imam Al-Bukhari, dan kemudian kita akan adakan perbincangan-perbincangan, dan perbincangan ni adalah perbincangan yang sangat penting bagi kita hari ini, memandangkan kita lihat pada hari ini macam mana keadaan masyarakat kita yang ada pelbagai situasi dalam bab menjaga orang tua. Ada beberapa golongan kalau boleh kita kategorikan. Baik, yang pertama, kita ada golongan yang tak pernah berfikir langsung untuk bakti kepada orang tua. Tak adalah sama sekali dalam fikirannya untuk berbakti kepada orang tua. Jadi ini golongan yang pertama, dan golongan ni kalau boleh kita tak mahu termasuk dalam golongan ni. Maknanya kita hanya berfikir tentang masa depan kita, tentang kehidupan kita, tentang sibuk dengan apa yang kita sendiri hadapi sampai kita melupakan sama sekali tentang orang tua, ibu bapa atau orang tua. Baik, golongan yang kedua kita kata adalah golongan yang menjaga orang tua dia, tetapi dia jaga dengan caranya sendiri gitu. Dan kita tengok ada kan anak-anak yang baik yang menjaga mak bapak dia tapi tanpa bersandarkan kepada ilmu, yang mana cara dia menjaga akhirnya mengakibatkan bahkan dia melakukan dosa-dosa tertentu dalam proses menjaga ibu bapa disebabkan dia menjaga tanpa ilmu. Jadi sebenarnya ni dalam kuliah-kuliah saya sebahagiannya ada memang permintaan untuk dijelaskan, sebab ada anak-anak yang menjaga ibu bapa tapi tak pernah belajar dan tak pernah tahu macam mana kaedah sebenar dan sepatutnya dalam menjaga ibu bapa. Dan kita tahu Allah sebutkan dalam surah Yasin ayat 68, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq afala ya'qilun. Dan ingatlah bahawa sesiapa yang kami panjangkan umurnya, kami balikkan kembali kejadiannya kepada serba lemah, maka mengapa mereka tidak mahu memikirkannya. Baik, dalam ayat ni menggambarkan kepada kita bahawa, saya petik ayat ni sebab kita tengah bincang macam mana situasinya orang yang menjaga orang tua. Bermakna situasinya adalah orang tua itu, ibu bapa itu adalah orang yang telah kembali lemah. Jadi bila dia kembali lemah, maka menjaganya tidak mudah seperti menjaga orang yang sihat dan bertenaga. Ya? Jadi dia perlu kepada ilmu supaya kita tidak sampai melanggar perintah Allah dalam menjaga kedua ibu bapa. Dan golongan yang ketiga, ini yang kita nak kan. Yang kita nak adalah kita menjaga, berbakti kepada ibu bapa dalam keadaan kita mengikuti kaedah-kaedah yang diajarkan dalam Islam. Baik, tiga golongan ni pilihan kita nak duduk dalam golongan yang mana. Dan kalau kita termasuk dalam golongan yang berbakti dengan cara yang dikehendaki oleh Allah, maka tidak ada lain syurga lah bagi tempatnya bagi anak-anak yang sedemikian. Baik. Dan satu lagi sudut adalah bagaimana orang masyarakat kita kan kadang memahami konsep menjaga dan berbakti kepada orang tua dengan kefahaman logik masing-masing. Jadi kita nak bahaskan berdasarkan kepada perbincangan para ulama dan juga panduan Nabi SAW, macam mana kita nak berbakti dengan kaedah yang sepatutnya, bukan hanya mengikut logik idea kita masing-masing. Dan satu lagi supaya kita tidak judge, buat judgement kepada orang lain atau kepada diri kita sendiri. Misalnya kepada diri kita sendiri, kalau kita telah berbakti, kita rasa kita dah berbakti, walau di sisi Allah rupanya perkara yang kita buat salah kan? Macam tu juga kita judge kepada situasi orang lain yang kita melihat, oh dia ni tak berbakti, padahal di sisi Allah dia telah berbakti. Jadi mudah-mudahan ada panduan yang akan kita bincangkan dalam siri yang pertama ni untuk kita menjadi seorang hamba Allah yang semakin sempurna keimanan dan akhlak kita.
Dan kita bersama hari ini Ustaz Muhammad Mutiul Haq bin Fatah Yasin, adinda saya yang sekali lagi kita pernah sebelum ni berbincang dengan dalam situasi tentang keluarga juga kan. Yang hari ni Ustaz Mutik ni dah pensyarah di KUIPS ni, di KUIPS College University Islam Perlis. Ni kira online dari Perlis lah kan. Saya online dari Selangor ni. Alhamdulillah dengan adanya kuliah-kuliah online ni kita tidak ada lagi dunia yang jauh untuk kita, dan di seluruh dunia kita boleh berada dekat dalam satu studio yang sama, studio Strinjat. Baik, kita nak bincang, kita hari ni kita ada beberapa persoalan atau kita katakan beberapa perbincangan yang akan sangat menarik yang akan kita bincangkan pada hari ini, iaitu berkaitan dengan apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan berbakti kepada orang tua. Jadi itu yang kita kata kadang-kadang kita menganggap kita telah berbakti, rupanya belum, ataupun kita rasa kita belum berbakti tapi sebenarnya kita telah pun berbakti kan. Jadi kita nak tahu definisi yang sebenarnya, kemudian kenapa, why gitu, kenapa kita kena berbakti kepada orang tua, dan kenapa mesti berbakti pada orang tua, dan kemudian adakah orang tua yang layak, adakah orang tua yang derhaka kepada Allah layak ditaati. Ni isu-isu banyak isu ni. Adakah orang tua yang mengabaikan anak-anaknya layak ditaati? Adakah kita telah derhaka disebabkan menegur ibu bapa kita, kesilapan ibu bapa kita dengan suara yang tinggi, kan? Ataupun adakah doa laknat daripada orang tua itu sentiasa dimakbulkan walaupun si anak itu berada di pihak yang dizalimi. Ni mungkin perbincangan yang kita jarang jumpa lah kan, isu-isu yang kita akan hadapi dalam situasi kita berbakti kepada kedua ibu bapa. Baik, insyaAllah kita teruskan perbincangan kita, dan saya serahkan pentas untuk Ustaz Mutik menjelaskan satu persatu yang tajuk yang akan kita bincangkan. Falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala rasulil huda Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Terima kasih kepada kakanda Ustazah Qurratul Ain selaku pendakwah dan juga penceramah serta motivator pada ramai ibu di bandar yang mana kita pada hari ini menyaksikan perubahan zaman, masa, tempat, sehingga kadang-kadang ada sebagian orang dia ambil langkah drastik, terus dia tolak agama Islam. Dia kata Islam tidak lagi relevan. Tuan-tuan dan rahmati Allah, antara isu yang timbul selain daripada isu isteri dengan suami, isu rakyat dengan pemimpin, termasuk juga isu anak dengan kedua orang tua. Yang sebenarnya kalau kita tengok secara holistik, konsep yang diketengahkan Islam, bagaimana hak seorang rakyat dengan pemimpinnya, bagaimana hak seorang isteri kepada suaminya, bagaimana hak seorang anak kepada kedua orang tuanya, sebenarnya dia berlingkup dalam satu daerah yang sama, dalam satu putaran yang sama, dalam satu kaedah yang sama. Maka apabila kita membicarakan tentang bagaimanakah seorang anak itu berbakti kepada orang tuanya, selain daripada kita tahu apa itu bakti, selain daripada kita tahu bagaimana nak berbakti, termasuk juga kita nak tahu apakah teras ataupun hukum asal dalam isu berbakti pada orang tua. Seperti mana kalau rakyat dengan pemimpin, kita biasa dengar, yang mana kalau rakyat ini dizalimi sekalipun tetap letak pemimpin, ramai yang tak puas hati. Begitu juga dengan suami, dengan isteri. Kalau isteri dizalimi oleh suami, ada yang mengatakan isteri tidak lagi perlu mentaati suami. Maka demikian jugalah bila dikatakan ibu bapa tidak berbakti kepada si anak, maka kadang-kadang ada dua kali ukuran kita perlu ukur kat situ. Apa yang dimaksudkan ibu bapa tak berbakti kepada anak-anak, dan adakah jika ibu bapa tidak berbakti kepada anak-anak, maka anak-anak pun tidak perlu berbakti kepada orang tuanya. Tuan-tuan dan rahmati Allah, maka isu pokoknya kita perlu fahami dulu bagaimana Islam letakkan panduan asas dalam hubungan kemasyarakatan ini. Apa kaedah asasnya? Apa kita kata pilar satu kaedah yang kita boleh pegang
yang bila kita pegang kita akan faham kita sedang betul, kita sedang silap. Yang mana satu kaedah yang bila kita pegang kita dapat gambaran bila Nabi SAW melukis satu garisan lurus, Nabi kata ini jalan Allah. Dan bila Nabi lukis jalan ke kanan dan simpang ke kiri, Nabi kata ini adalah jalan daripada jalan-jalan syaitan. Kita kadang-kadang berada di pihak yang kanan, kadang-kadang kita berada di pihak yang kiri. Kalau kita kenal garisan lurus tersebut, kita akan faham sebenarnya kita di garisan kanan ke ataupun di garisan yang kiri. Tuan-tuan dirahmati Allah, ibu-ibu, bapa-bapa, adik-adik, abang-abang, kakak yang dirahmati Allah. Bila sebut birrul walidain, apa maksud bir? Sahabat tanya kepada Nabi SAW, man abar? Siapa aku nak buat baik? Kemudian Allah sebut dalam Al-Quran, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib, walakinnal birra ila akhir ayat. Yang mana kesimpulan ayat itu mengatakan kebaikan itu tidak semestinya apa yang kita sangka benda itu baik. Sebaliknya kebaikan itu adalah apa yang bertepatan dengan kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Tentu-tentu dirahmati Allah. Maka bila disebut berbuat baik kepada kedua orang tua, apakah berbuat baik yang tidak menyalahi syarak? Apakah berbuat baik yang sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala rangkumkan seringkas dalam firman-Nya, "Wa wasaina al-insana biwalidayhi", ada yang sebut ihsana, ada yang sebut husna. Ihsan, berbuat baik. Itu kaedah asal. Maka bila ayat itu Allah guna istilah wa wasaina, kami pesan kepada manusia, bermaksud kita berbakti kepada orang tua itu sama macam kita solat, sama macam kita zakat, sama macam kita haji, sama macam kita umrah. Kita berbakti kepada orang tua bukan kerana namanya mak ayah, bukan. Tetapi kerana itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang nak perincikan juga, kenapa Allah suruh berbakti kepada orang tua? Kenapa mesti bakti pada orang tua? Sedangkan realiti berlaku tak semestinya orang tua itu orang tua yang layak. Kenapa Islam meletakkan pokok asas berbakti kepada orang tua? Kerana Islam meletakkan asal keturunan itu sebagai keutamaan. Sehingga orang yang tidak mengaku keturunannya, Nabi SAW menjanjikan neraka bagi dia. Sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari, "Man idda'a ila ghairi abihi wa huwa ya'lam fal jannatu 'alaihi haram." Siapa yang dakwa diri dia itu anak kepada bukan bapa dia, sedangkan dia sedar, dia tahu, maka syurga baginya haram. Nabi menjanjikan pengharaman syurga bagi orang yang tidak mengaku itu adalah bapa dia. Ataupun lebih basic lagi, kalau kita dalam konteks Malaysia berbinkan Abdullah, tak binkan pada bapa dia. Nak bahas si fiqah tu panjang lagi lah. Cuma sepintas, maksud hadis ini bukanlah tak ada langsung bin Abdullah, itu perbahasan fiqah. Tapi isu dia tidak mengaku itu adalah bapa dia. Itu sepokok dia. Ataupun dia rasa bapa dia nama tak sedap, dia ambil nama orang lain tanpa disengajakan. Imam Malik rahimahullah ketika dia tanya seorang lelaki, dia tanya siapa nama bapa engkau, masmu abuk, masmu abik, dia kata Abdullah. Nampak muka Imam Malik tu berubah, tak suka benda tu. Sebab berubah mungkin kawan tu sebab bapa dia nama bukan nama Islam, ataupun nama bapa dia tu nama yang sukar disebut dalam bahasa Arab. Maka dia sebut Abdullah, senang. Dan Imam Malik tak suka, nampak berubah air muka Imam Malik melihat si fulan berbinkan kepada selain nama bapa dia. Maka seburuk mana pun keturunan kita, seteruk mana pun mak kita, seteruk mana pun ayah kita, mereka tetap orang tua kita, mereka merupakan asal kewujudan kita. Selagi begitulah juga seorang rakyat dengan pemimpin, sezalim mana pemimpin itu sekalipun, sejahat mana pemimpin itu sekalipun, selagi mana dia masih bergelar title pemimpin, maka selagi itu rakyat kena taat. Ini masalah jabatan netizen negara apabila mereka menjadikan tidak perlu hormat pemimpin yang tidak memenuhi cita rasa mereka. Zaman dulu pun dah berlaku pemimpin yang tak dipenuhi cita rasa. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, menantu Nabi, sepupu Nabi, ahli bait pun orang tak puas hati sehingga sanggup bunuh dia. Jadi sejauh mana nafsu kita ni betul tak betul, kita sebenarnya tidak tahu. Zaman sama sahabat pun biasa bergaduh, berbalah. Tapi mereka sentiasa sedar garis yang lurus itu mana sempadannya. Tuan-tuan dirahmati Allah. Maka dalam isu masalah mensyukuri keturunan ini, dia termasuk dalam bab syukur kepada Allah.
Allah sebut man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang tak berterima kasih pada manusia, dia tidak berterima kasih pada Allah. Apabila dia lahir ke dunia dengan sebab mak ayah dia, maka dia tetap kena berterima kasih pada mak ayah dia. Betul Ustaz, macam mana dengan apa yang mak ayah buat itu ini sekian dan sebagainya. Nanti kita akan bahaskan kemudian. Sekarang kita nak faham yang garisan lurus ini adalah berbuat baik pada orang tua. Bukan kerana orang tua berbuat baik pada kita. Kenapa kita solat? Sebab Allah suruh. Ke kita solat sebab nak senaman, teknik gegangan, gaya Islam, solat. Kenapa puasa? Teknik kesihatan, gaya Islam. Tidak, itu kerana Allah yang suruh. Begitulah juga berbakti kepada orang tua. Ia adalah kerana Allah yang suruh. Itu kita kena faham dengan jelas. Sama dengan isteri dengan suami. Walaupun suami itu jahat sebagainya, isteri tetap kena taat pada suami. Cumanya yang masalah, kalau rakyat dengan pemimpin, rakyat boleh minta tukar pemimpin. Kalau isteri dengan suami, boleh bercerai. Tapi kalau anak dengan mak ayah, sampai kiamat pun tak boleh dipisahkan. Hubungan ini hanya akan bukan terlerai. Cuma hilang pangkat anak dengan mak ayah ni hanya bila semua pangkat masuk syurga. Itu baru hilang. Tapi tetap masih kata, ini anak saya, ini ayah saya. Kita nak kenal di syurga ni adalah mereka yang tidak malu mengaku itu keturunannya. Mereka yang berbangga dengan keturunannya. Bangga pada bangga yang syarak bermaksud beri terima kasih dialah ibuku. Beri terima kasih dialah bapakku. Itu konsep asas yang kita kena faham dalam masa berbakti. Kemudian bila kata pula bagaimana berbakti yang cara Allah redai, Allah kata ihsan. Ihsan ni apa? Ihsan ni tuan-tuan dan rahmati Allah. Dalam hadis Jibril AS jumpa Nabi SAW, ihsan diletakkan tempat yang ketiga, anta'budallah ka'annaka tarah, fa'in lam takun tarah, fa'inhu yarak. Arti kata lain dalam konteks ihsan ini adalah ibarat sebatang pokok. Pokok ada akar, ada batang, ada daun, ada buah. Pokok yang sihat akarnya kuat, daunnya rimbun. Pokok yang daunnya banyak gugur dimakan ulat, kemungkinan akarnya tak sihat. Tapi kalau pokok yang paling kita sukai adalah pokok yang akarnya kuat, daunnya rimbun dan buahnya manis, enak dimakan. Begitulah juga ihsan. Arti kata lain, berbakti kepada orang tua itu adalah hasil buah yang manis ini, kemanisannya itu dinikmati dan disukai oleh orang. Itu kaedah pertama. Mak ayah kita suka. Itu kaedah pertama. Yang kedua, buah yang cantik itu bukanlah hasil daripada perahan pokok tersebut. Akarnya sihat, daunnya rimbun. Sebab sekarang ni kadang-kadang setengah baja tu, dia baja pokok, keluar buah cantik. Tapi nampak pokok tu adalah segan mati tak mau. Macam nak mati je pokok tu. Dia punya, orang kata apa, dipaksa untuk berbuah tu sampai nak mati pokok. Itu namanya dah tak kena dah. Ataupun pokok penuh bahan kimia dan sebagainya. Maka berbakti kepada orang tua dalam konteks yang Allah redha adalah bakti yang tidak merosakkan agama kita. Malahan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu teras pokok dia. Teras pokok dia. Adapun isu berbangkit, mungkin kembali kepada moderator. Kita nak teruskan dengan isu berbangkit ataupun mungkin nak satu persatu supaya lebih mudah dihadam. Baik, terima kasih kepada panel kita dalam penjelasan tadi yang kita nampak jelas tentang bakti, apa itu yang dikatakan sebagai bakti, supaya kita termasuk dalam berbakti kepada orang tua yang bukan kita sangkakan berbakti tapi sebenarnya bukan. Baik, jadi setelah kita tahu tentang penjelasan tadi bahawa kewajipan seorang anak berbakti adalah valid sampai kiamat, sebab kita tak ada putus hubungan gitu. Tak ada istilahnya tiba-tiba saya dah bukan lagi anak dia, walaupun kita kata saya bukan anak mak lagi. Itu adalah satu dosa untuk kita kemudian tidak mengakui keturunan kita. Kita tak mau mengakui itu mak kita, ayah kita, padahal Allah masih mengikat kita dengan ikatan ibu dan ayah dan juga anak. Baik, jadi kita kata isu tadi, kita nak bincang beberapa isu. Tadi kita dah menjawab kepada persoalan apa yang dimaksudkan dengan berbakti kepada orang tua. Kita dah jawab juga persoalan mengenai dengan kenapa kita mesti berbakti kepada orang tua. Maknanya bukan semata-mata kerana dia adalah ibu bapa kita, tapi kerana itu adalah perintah Allah SWT. Saya ingat ini sebenarnya satu level amal yang terbaik lah ketika kita melakukan setiap sesuatu hanya sebab Allah suruh. Sama dengan kita menuntut ilmu hari ni. Bukan kita nak dapat ilmu supaya kita dapat amalkan dalam kehidupan semata-mata. Itu dah cukup baik, tapi lebih baik lagi kalau kita menuntut ilmu sebab Allah suruh.
Habis cerita gitu kan. Belajar je. Yang penting tambah je ilmu kita sebab Allah suruh kita untuk menambahkan ilmu. Baik, sekarang ni tadi juga kita dah juga menjawab persoalan mengenai dengan kalau orang tua itu derhaka kepada Allah, layakkah dia ditaati? Kan? Jadi itu semua dah jelas dan kita tengok sekarang ni beberapa isu. Saya ingat boleh kita tengok satu persatu isu supaya lebih jelas. Mungkin ada di sini anak-anak yang menghadapi suasana keadaan ni, ujian ini dan dia kebingungan macam mana nak menghadapi. Baik, jadi isu yang pertama adalah ketika mana orang tua itu mengabaikan anak dia. Adakah dia masih patut ditaati, masih layak ditaati, atau mungkin lebih tepat kita nak bincang sejauh mana dia boleh ditaati atau ketaatan kepada dia setakat mana. Mungkin mengabaikan anak ni termasuk sama ada dia jaga, memang dia bela istilahnya, tapi dia bela anak dia tu macam bela kambing. Dan dibagi makan, dan dimandikan, dia cuci kandang, dah selesai. Dan tidak sama sekali dididik. Itu satu. Kemudian mengabaikan juga termasuk bahkan bukan setakat tidak mendidik, tapi makan minum pun tak dijaga. Jadi ibaratnya tadi bela kambing, yang ni dia bela kucing liar kan. Dia biar je, sekali kucing tu balik rumah, okey. Kalau kucing tak balik-balik, dia pun tak kisah. Makan pun kucing tu cari makan sendiri, seolah-olahnya gitu. Baik. Atau yang ketiga, memang sama sekali ditinggalkan. Ada ibu bapa yang dapat je anak, mungkin anak tu agak OKU kita katakan, ada kekurangan pada dia dan mak ayah tu tak boleh terima, maka dibuang anak tu. Atau mungkin dapat anak tu diperolehi dengan cara yang tidak syar'i kan, tidak sah dari segi hukum hakam agama, maka dia malu, dia buang anak tu. Baik. Maknanya ada 3 situasi kat sini yang mungkin akan dihadapi. Macam mana pandangan ataupun kita katakan ajaran agama kita dalam menghadapi pengabaian seumpama ni, dan setakat mana anak tu wajib untuk mentaati dan juga berbakti kepada orang tua yang sedemikian. Okey, dipersilakan Ustaz. Terima kasih. Ini soalan cukup Allah Akbar. Kalau diuraikan tu panjang, lebar. Cuma sekarang ni sebab dia berkaitan dengan sosial, dia bukan semata-mata hubungan anak dengan ibunya, hubungan bapa, ibu dan anak dia, tapi dia berkaitan dengan masalah sosial, masalah kemasyarakatan, masalah komuniti pada hari ini. Saya bila mana membincangkan dengan kawan-kawan dalam penasihat atau mufti dia tulis, dia timbul isu bab pusaka, isu bab wasiat, isu bab hibah. Bila timbul isu-isu macam ni, subhanallah, tabarakallah, akhirnya kami fikir balik, boleh tak kalau kita tukar, tak ikut miras macam Al-Quran sebut. Sebab begitu sekali, kerana kerosakan masyarakat pada hari ini, rosaknya masyarakat pada hari ini. Pertama dari mati Allah. Maka bila kita membincangkan, pertama sekali kita kena ada role model kita. Kita kena ada gambaran asas pada kita. Kita dok kata kita teruk, kita penat jadi orang tua, kita dah berkorban. Kita tengok balik bagaimana keadaan salafus soleh. Adakah mereka tu tak pernah menghadapi masalah macam kita? Ataupun kadang-kadang masalah mereka lebih teruk daripada itu? Macam mana? Itu yang kita kena faham. Itu titik pertemuannya. Jadi pertama sekali kita tengok dulu role model daripada salaf. Bagaimana mereka menghadapi orang tua yang macam ni. Contohnya apa, Allah SWT. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, apabila mak dia duk maki-maki Rasulullah depannya. Mak dia maki-maki Rasulullah depannya. Mak dia memaki seorang insan yang paling agung dalam hati Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Apa dia buat? Ataupun apa tindak balasnya? Kita bila mak kita maki bini kita, ataupun mak kita maki suami kita, bagaimana kita berinteraksi? Kita nak marah balik ke macam mana? Pertama dalam hati Allah, di sinilah pentingnya uswah, contoh ikutan, at-ta'assabih yang kita boleh turuti, kita ikut. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bila mana mak dia maki-maki Rasulullah, dia bukan marah mak dia. Tapi apa yang berlaku, dia sedih, menangis. Kenapa makku tak faham? Sifat kasihan dia itu lebih kuat daripada sifat kemungkaran. Kira bila kita berhadapan kemungkaran ni, dia akan dua je muncul sifat kita. Satu benci, satu kesian. Dua je, tak lain. Maka bila mana mak Abu Hurairah memaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sifat kasihan dia mengalahkan sifat kebenciannya. Kita bila ada orang kita sayang, kita cinta, tiba-tiba dimaki hamun, maka kita akan marah. Itu spontan, itu kita automatik.
Sahabat radhiyallahu anhum bila orang duk maki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka akan marah. Itu tindakan normal, tindakan bagi seorang beriman. Tapi dalam konteks mak, kerana orang sedar itu adalah mak, maka sifat kasihannya lebih daripada sifat marah. Maka bila mak dia marah maki-maki Rasulullah, justru Abu Hurairah menangis. Menangis saya katanya. Sedih, kenapa mak aku tak faham? Kenapa mak aku tak faham bahawa saya itu adalah Rasul akhir zaman, orang terbaik di atas muka bumi ini sejak alam diciptakan sehingga kiamat. Dia sedih. Itu contoh Abu Hurairah. Contoh yang lain pula. Mak je ni demand macam-macam. Ada seorang mak ni kat kampung saya sendiri. Anak dia pun dah tua dah 70-an dah. Mak dia minta tanam getah dekat tanah depa yang punya besar tu, minta tanam getah. Anak dia garu kepala. Satu tak ada harga kos tinggi, kedua getah harga apa sangat sekarang ni, tak ada harga pun getah. Betul tak tanam getah, seksa, kos habis, duit banyak habis, modal tak pulang. Jadi perlu tak laksanakan? Maka Huzaifah bin Yaman pernah berkata, kalau mak aku minta tebang semua pokok taman yang ada kat kebun dia, aku akan tebang. Pokok taman ketika itu masih sihat lah, makan buah yang cantik. Kalau mak suruh tebang, dia akan tebang. Cumanya bila kita compare yang keadaan tadi, keadaan mak dia suruh tanam pokok getah, soalannya adakah dia memudaratkan ataupun tidak? Maka bila dia memudaratkan, mudaratlah. Anak dia pun orang kaya, nak tanam getah, sewa tu sewa ni bukan senang, bukan duit sikit. Kalau tak balik modal memang tak dapat nak buat lah. Tapi kalau zaman dulu, realiti Huzaifah bin Yaman nak tebang pokok-pokok yang ada, dia boleh je tebang, tak ada masalah. Sebab tidak melibatkan kos, tidak memudaratkan diri sendiri, tidak sampailah perlu berhutang dan sebagainya. Jadi situasi yang berbeza. Tapi tetap kalau boleh buat, kita buat. Walaupun benda tu nampak permintaan tak munasabah. Imam Abu Hanifah rahimahullah. Siapa tak kenal Imam Abu Hanifah? Orang kata apa? Orang paling cerdik. Saya pernah orang kata manusia paling cerdik atas muka bumi ni Imam Abu Hanifah. Nak kata cerdiknya luar biasa. Abu Nu'man. Dia ni ulama besar, rujukan semua penduduk Baghdad, semua rujuk kat dia. Jumpa ulama lain, jumpa pandangan dia, dia pakai pandangan dia, tolak pandangan ulama lain. Mak dia kata apa? Mak dia suruh tanya hukum dekat si fulan bin si fulan. Tolak dah. Ulama besar, tokoh besar, paling alim di Baghdad, tiba-tiba mak dia suruh minta fatwa daripada orang lain. Tak mau pakai fatwa anak dia. Benda tu berlaku. Bukan tak berlaku. Kita dah habaq yang terbaik untuk mak ayah kita. Mak ayah kita tak percaya. Zaman dulu pun biasa berlaku. Maka apa dia buat? Okay, tak apa, mak dia pun bawa lah tangan mak dia pergi jumpa syekh yang dimaksudkan oleh mak dia tersebut. Dia pergi juga walaupun nampak seolah-olah macam mana untuk syekh bawa pergi jumpa orang yang lebih rendah level daripada dia minta fatwa. Dia buat semata-mata kerana hajat mak dia dan tak ada mudarat pun pada diri dia. Yang kemudian seterusnya, contohnya kisah Mansur bin Mu'tamir. Mansur bin Mu'tamir ni pernah dia offer jawatan qadi, jawatan hakim, gaji besar ni. Jadi bila berita mak dia sampai kat berita dia ni tolak jawatan qadi. Qadi ni kalau kita hakim lah, dia bukan qadi mufti tu, dia hakim, dia mufti. Gaji besar. Bila mak dia dengar kata Mansur ni tolak jawatan qadi, mak dia marah. Dia telah duduk dengan anak murid dia, Abu Bakar bin Ayyash, Ibn Ayyash dengan anak murid dia, tiba-tiba mak dia menjerit. Wahai Mansur, pasal apa kau tak terima jawatan? Maki. Tempit lagu tu. Apa dia buat? Kalau kita, tuan-tuan, ulama besar, kita ni orang besar lah, kita orang besar, tengah-tengah bagi ucapan, tiba mak kita jerit macam tu kat kita. Kita kata apa? Mak ni buat malu, jatuh yang muka. Islam ajar, terimalah ibu seadanya. Orang kalau mengaji dia faham lah. Bukan bila mak tempit lagu tu terus kata ni anak derhaka. Bukan. Kadang-kadang sebab mak tempit tu sebab tak munasabah. Tapi sebagai anak, bila melihat kepada kedua orang tua dia, bila Allah sebut waqfid lahum janahadul, pandangan ihsan itu lebih daripada pandangan kebencian. Pandangan ihsan lebih daripada kebencian. Maka bila tengok mak dia tu, dia kesian lah. Oh tak apalah, mak aku tak faham. Bukan taat. Sebab apa? Betul taatilah. Mak dah kata mak marah sini, dia tak taat juga. Pasal kasar tak taat. Sebab apa tak taat? Kerana salaf ni mereka memang buat jawatan qadi ni memang mereka tolak. Kecuali habis emergency, tak mau, tak dapat sangat elakkan, barulah terima jawatan qadi.
Macam kita sekarang dia mufti lah, kalau hakim tu mungkin jauh sangat, mufti. Sebab apa? Sebab mereka beramal hadis Nabi SAW, qadiyani fin nar wa qadin fil jannah. Dua orang qadi masuk neraka, satu qadi masuk syurga. Jadi bila mak dia marah, tunduklah, tak apa, dengar. Habis dengar, sudah. Dia tak kata, mak janganlah cakap tu depan orang, malu kat orang. Pandangan dia kepada kedua orang tu adalah pandangan ihsan. Jadi benda tu memang berlaku sejak zaman dahulu. Mak jadi panggil macam-macam, ayah panggil macam-macam. Dari zaman dulu pun berlaku. Tetapi apa tindakan seorang insan, seorang yang bernama Islam, seorang Muslim, dia memandang dengan pandangan ihsan. Kesian kat mak ayah aku, kesian kat mereka tak faham dan sebagainya. Dan mereka juga sangat berkorban. Korban untuk kedua orang tua. Semuanya dikisahkan tentang Kahmas Al-Hasan At-Tamimi. Dia ni sampai tahap dia jumpa kalau jengking kat rumah, dia liga tak dapat, masuk lubang. Dah malam tu, malam zaman tu, tanah Arab memang gelap lah, zaman salaf. Dia tak tahu nak buat macam mana ni, akhirnya dia sumbat dengan tangan dia. Dia takut apa kalau jengking keluar, sebab biasa kat sana tengah malam, tengah tidur, tiba kena sengat kena jengking. Jadi takut. Maka dia tutup dengan tangan dia sehingga disengat oleh kala jengking tersebut. Ibnu Mas'ud ketika mana bawa air untuk mak dia terlena. Dia takut, nak balik sebab salah. Nak lena selagi mak nak ayak. Betul, nak tunggu selagi mak tak bangun-bangun. Dan sekali tak apalah, tunggulah kat situ sampai mak dia bangun. Tentang mendengar mati Allah. Bila kita dah faham pandangan kita kepada kedua orang tu adalah pandangan ihsan, maka dia akan dapat menyelesaikan banyak masalah. Masalah, kita kata mak ayah tak laksanakan hak pada kita. Kita perlukah kita melaksanakan hak orang tua? Mak ayah tak jaga kita, perlukah kita jaga orang tua? Kalau kita pandang ihsan, kita kata aku buat bukan kerana dia mak ayah aku, tapi aku buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Teman-teman dari bantu. Dalam masa yang sama, di sinilah khitab agama ni, khitab ni maksudnya sabda firman Allah ditujukan kepada siapa? Khitab Allah ni dia tak sama. Ada firman-Nya ditujukan kepada pemimpin. Ada firman-Nya ditujukan kepada rakyat. Ada wahyu ditujukan kepada mak ayah. Ada wahyu ditujukan kepada suami. Ada wahyu ditujukan kepada isteri. Dan ada wahyu yang ditujukan kepada anak-anak. Dalam konteks anak-anak, yang ditujukan adalah sentiasa berbuat baik. Tetapi bila dalam khitab kepada mak ayah pula, sebenarnya Nabi SAW kata, al-widdu yatawarath. Kasih sayang itu saling mewarisi. Maksudnya, kalau mak ayah dia didik anak dengan penuh kasih sayang, dengan cara yang sepatutnya, maka anak pun akan mewarisi sifat yang sama. Kadang-kadang, anak ni dia kata saya berbaktilah pada orang tua, tapi kadang-kadang masih bertinggi suara dengan orang tua. Kadang-kadang melawan juga cakap orang tua, kadang-kadang terkeluar juga melawan. Sebab kadang-kadang benda tu berlaku di depan mata dia. Jadi bila dah suami kerja duk marah isteri, benda tetek bengik, benda remeh-temeh pun nak marah isteri. Yang isteri pula benda remeh-temeh pun nak melawan suami. Suami minta main cohet kopi, yang bini baca cohet teh, suami marahlah. Yang bini marah balik kata. Pasal apa pula? Ada teh tu kan beruntunglah, syukurlah pada Allah. Daripada tak buat langsung, bini lain tak buat untuk lelaki dia, ni buat juga teh. Suami nak kopi, bini buatkan teh. Suami marah, bini lawan balik. Lepas tu kalau tanya si isteri, sayang tak suami? Sayang. Tanya suami, sayang tak isteri? Sayang. Maka begitulah anak-anak yang melawan kedua orang tua ni, tanya dia, sayang tak mak ayah? Sayang. Sayang juga, tuan-tuan, bukan tak sayang. Kesian tak kat mak ayah? Kesian. Lepas tu duk melawan tu, sebab itu bi'ah yang dia terdidik dengannya. Dari kecil duk dengar, pa, macam nak tuntuh dunia ni. Tiba-tiba nak semangat nak berhati. Assalamualaikum mak. Sihat mak. Tu nak kata apa macam ni. Memang takkan berlaku lah. Jadi anak tu tetap kena buat ihsan, tapi ihsan dia kadang-kadang dipengaruhi dengan bagaimana tindakan mak ayah dia ketika dia kecil. Kalau mak ayah dia, seperti mana kisah Umar Al-Khattab melihat seorang pemuda duk tibai belakang seorang lelaki tua, suruh angkat barang, lambat tibai. Umar tanya ni pasal apa ni? Hamba ke yang orang tua tu? Tak patutlah pemuda pukul orang tua. Kata orang-orang kat situ tak, yang itu adalah orang tua dia, ayah dia sendiri. Tu dia buat kat ayah sendiri. Kemudian Umar pun marahlah, apalah anak buat kat ayah macam tu. Pergilah. Ni kenapa kamu buat macam ni? Kat ayah kamu sendiri.
Lelaki tu kata, sebab aku nampak ayahku buat kat tawan aku macam tu. Apa yang dilakukan oleh si lelaki itu kepada ayahnya, dilakukan kembali oleh si anaknya. Anaknya tengok depan mata. Jadi bila khitab tadi, kita tengok khitab perintah Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada si anak. Sekali kita tengok pula apa khitab Allah kepada orang tua. Tadi satu, apakah wahyu, panduan wahyu kepada kedua orang tua? Nabi kata al-widdu yatawaras. Kasih sayang ni bukan dekat sayang, dia satu kemesraan pada hati. Layan tu dengan daripada hati. Jadi dia warisi daripada kedua orang tua kepada si anak. Jadi itu pesanan Nabi SAW kepada mak ayah. Kemudian dari hadis Nu'man bin Bashir, yang mana Bashir berikan hadiah untuk si Nu'man tu lebih daripada adik-adik yang lain. Maka bila jumpa Nabi, apa Nabi bagi panduan kepada ayah si Nu'man, si Bashir tadi, radhiyallahu anhu, kata Nabi SAW, "Atuhibbu ayyakunu fi birka sawa." Kamu nak tak mereka tu semua buat baik pada engkau pada kadar yang sama? Maka kata Bashir, "Tab'an, na'am, aku nak lah." Maka Nabi kata, janganlah lebihkan seorang anak daripada anak yang lain. Ini khitab Nabi kepada, saya kita akan tengok pula bagaimana kita nak menggabungkan kedua-dua khitab. Saya guna istilah khitab ni maksudnya apa perintah Allah yang ditujukan kepada orang-orang tertentu. Jadi khitab kepada anak-anak maksudnya perintah Allah melalui sama ada Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW kepada anak-anak. Ini perintah Allah pula kepada mak ayah. Bermak ayah. Kena didik rumah tangga dengan penuh kasih sayang, jangan marah-marah, kalau marah mesti ada sebab. Kena ajar solat. Nabi sebut pula apa, moga auladakum bisalah, suruh anak kamu solat umur 7 tahun. Maksudnya kena didik anak-anak, orang tua kena didik anak-anak. Kemudian kalau tak mau sembahyang kena pukul. Yang tadi pula kena bagi hadiah yang sama semua anak-anak, tak boleh lebihkan seorang anak daripada anak yang lain. Umar pun bila dah berhadapan dengan situasi tadi, Umar pun tak kata apa. Nak kata apa? Sebab benda yang lelaki itu dapat hasilnya adalah natijah daripada perbuatan dia waktu muda. Itu yang berlaku. Anak dia terdidik depan mata dia. Kemudian begitu juga banyak lagi hadis-hadis Nabi SAW yang menekankan pentingnya orang tua mendidik anak-anak. Bila mana Allah sebut dalam Al-Quran, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun, minta isteri-isteri, anak-anak jadi penunjuk hati kita. Tengok tu tenang hati kita. Kita ramai orang baca doa ni, dia ambil yang awal dia. Yang belakang tak ambil pun. Yang belakang dah sebut. Ya, khitab dia apa? Wa ja'alna lil muttaqina imama. Satu, mak ayah ni kena sentiasa berdoa pada Allah, minta kebaikan pada isteri dan anak-anak dia. Dan kedua, ataupun isteri minta kebaikan pada anak-anak dan suami dia. Yang kedua, dia minta diri dia sendiri itu layak untuk jadi contoh tauladan kepada anak isteri dia. Ramai ambil nak bini yang menunjukkan hati. Yang dia bagi panah hati tak kira. Sebabnya dia sendiri pun kena menunjukkan contoh yang baik kepada anak isteri. Ini khitab kepada orang tua. Maka sebab tu, bila kita dah nampak, kalau garis lurus seorang anak yang berbakti kepada orang tua berihsan. Kalau mak ayah marah, dia pandang kepada ihsan. Kalau garis lurus ataupun panduan asas kepada kedua orang tua adalah menyediakan environment, persekitaran yang baik kepada si anak-anak. Kasih sayang, didikan agama, contoh yang baik, doa yang tak pernah putus kepada keturunannya. Itu tanggungjawab mak ayah. Ini kena faham dengan jelas. Maka jika berlaku khalal, jika berlaku kepincangan dari pihak pemula, iaitu pihak mak ayah, adakah anak pun boleh berlaku pincang terhadap pihak pemula? Atau premier, punca keluarga ni mak ayah, sekunder dia, anak-anak dia. Maka jika mak ayah telah pun melakukan pincang dalam melaksanakan tuntutan wahyu terhadap anak-anak, maka tiba-tiba anak tu pun pincang juga dalam melaksanakan tuntutan wahyu kepada mak ayah, itu adalah hukum alam. Kama taridu tudan, mana kau berhutang, begitulah kau akan dihutangkan. Macam mana kita buat, macam tu akan berlaku. Tak dapat nak elakkan. Sebab tu timbullah soalan yang ketiga. Bila dah kata bila mak ayah tak didik anak-anak, otomatik anak-anak tidak akan berbakti kepada orang tua dia. Bila mak ayah walaupun sayang anak, jaga anak, tapi
tak jaga bahasa dalam rumah, maka anak-anak pun esok akan jaga mak ayah dia tapi tak jaga bahasa juga dengan mak ayah dia. Benda tu saling sebab dan punca dan kesan, dia saling berkaitan. Maka daripada itu timbullah soalan ketiga, iaitu adakah kecurangan mak ayah itu menjadi lesen untuk anak untuk tidak berbakti ataupun kurang berbakti kepada orang tuanya. Dia mungkin serahkan pada mereka untuk uraikan soalan ini sebelum kita sambung lagi untuk soalan ketiga. Terima kasih kepada panel kita, penjelasan yang sangat jelas. Kita ambil poin yang utama bahawasanya kita ada satu sudut pandang daripada seorang anak kepada orang tua dan orang tua terhadap anak. Jadi maknanya kita boleh settingkan daripada sekarang. Perlu diingat bila kita berbincang tentang anak terhadap orang tua, maknanya jangan posisikan masing-masing duk tembak anak masing-masing. Kadang-kadang kita ni suka tembak orang. Jadi yang kita duk tengok anak kita kena buat gini, anak kita kena buat gini. Jangan lupa kita juga adalah seorang anak. Dan saya percaya kat sini semuanya adalah anak-anak kepada manusia. Tak ada anak buluh betung ke, tiba-tiba ada anak labu sayung ke. Itu semua mistik-mistik yang fantasi. Tapi realitinya kita adalah anak kepada manusia. Jadi bila kita adalah anak kepada manusia, walaupun kita sekarang dah jadi ibu bapa, sekarang mungkin ada yang dah jadi atuk nenek, ada yang dah jadi moyang sekalipun, masih tetap kita seorang anak. Jadi posisinya adalah kita sebagai anak memandang kepada ibu bapa dengan pandangan ihsan. Tadi konsepnya. Jadi poin ni perlu ada dalam minda kita. Pandangan ihsan maknanya sayang, kesian. Bukan dengan kebencian. Jadi maknanya lebih banyak akan ihsan berbanding dengan perasaan benci walau apa pun yang ibu bapa kita lakukan kepada kita. Dan tadi banyak cerita kisah-kisah, contoh-contoh daripada teladan salafus soleh, umat-umat terdahulu yang macam mana mereka menunjukkan contoh ketika menghadapi situasi orang tua. Tadi kalau kita dengar kisah Imam Ahmad dan kisah Imam Abu Hurairah, mereka ni bukannya orang biasa-biasa tapi tetap mereka menghadapi situasi ibu bapa yang pelbagai gitu. Bukan kita kata ulama-ulama ni, sahabat-sahabat ni, mak bapak dia orang semua baik. Dah ada kelemahan-kelemahan sebagai manusia tu ada. Jadi itu sudut sebagai anak. Manakala sebagai ibu bapa maka ada tanggungjawab untuk mewujudkan environment yang baik ataupun kita sebut tadi sebagai bi'ah salihah, suasana yang baik kepada anak-anak. Dan kalau salah satu pihak gagal melaksanakan tanggungjawabnya, atau kita kata yang terlebih dahulu sepatutnya melaksanakan tanggungjawab adalah ibu bapa. Tapi kalau ibu bapa gagal untuk melaksanakan tanggungjawab ini kepada anak-anaknya, maka dia ada imbal balas, kita kata. Ibaratnya saya teringat seolah-olah penjelasan ni menjelaskan kenapa doa kita sebut Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Doa tu kata, ya Allah ampunilah dosaku dan Rabbighfirli wali walidayya, dan dosa kedua ibu bapaku, dan kasihanilah mereka sebagaimana mereka mengasihani kami semasa kecil dahulu. Jadi bila kata sebagaimana, itulah yang berlaku. Hukum alamnya ketika bagaimana ibu bapa tu merawat anak-anaknya, maka demikianlah mereka akan mendapatkan pembalasan. Cuma kita hari ni satulah, jangan balas dendam pula. Lagi pakai simpan dendam ya. Kalau gitu bolehlah aku berdendam dengan mak bapak ni sebab mak bapak buat aku macam ni. Mak bapak dulu tinggalkan aku. Ada, ni bukan isu dendam. Isu itulah hukum alam tadi kan. Ustaz ada sebut hukum alam. Maksudnya adalah kejadian semula jadi di alam ni macam tu gitu. Kan? Itulah dia yang akan terjadi di alam ini kan. Secara kita kata secara kejadian alam gitu kan. Baik. Maknanya konsep kat sini, walaupun tadi kejadiannya mak bapak tidak menjaga dengan baik daripada sejak kecil lagi, bukan bermakna itu menjadi lesen kan, untuk kemudian anak tu tidak berbakti kepada orang tua, tapi tetap saja anak tu perlu berbakti sebagaimana yang sewajarnya. Baik, kita masih ada persoalan, diskusi perbincangan, persoalan lagi tentang adakah kita ni sebagai anak kan, adakah sebagai anak kita ni telah pun, adakah kita kena ayat betul sikit, adakah kita sebagai anak telah pun dianggap derhaka disebabkan kita menegur orang tua kita, mungkin membetulkan kesilapan ataupun tegur perbuatan mak ayah ni. Kita tahu bila mak ayah dah keadaan yang lemah, kadang-kadang sikapnya kembali macam kanak-kanak, yang bukan semua betul yang sampai kita boleh diamkan. Ada sebahagian perkara yang kita perlu betulkan. Baik. Jadi adakah bila kita membetulkan
apatah lagi dengan kadang-kadang tertinggi suara, maka seorang anak tu sudah dianggap derhaka. Ni saya ingat kalau yang biasa jaga mak ayah tu dia tahulah kan, macam mana begitu kita kata cabaran yang sangat berat untuk kita menahan suara kita ni ke dalam menghadapi orang tua. Nak tahu tengok macam mana jaga anak-anak. Hampir mustahil untuk ibu bapa tidak meninggikan suara ketika anak ni buat salah. Cuma sekarang ni isunya bila ibu bapa. Macam mana tu? Macam mana kita nak berdepan bila ibu bapa tu yang buat silap, kita nak betulkan. Status kita jadi macam mana? Okay. Saya pun tertanya-tanya juga ni, nak tahu sangat dah. Okey, silakan Ustaz. Terima kasih pada soalan. Cuma tadi isu kita dah buat kesimpulan keingkaran, kecurangan ataupun kecurangan daripada orang tua tidak dilesen untuk anak-anak derhaka kepada orang tua atau melawan orang tua. Cumanya dari sudut keuangan begitulah yang berlaku. Realitinya berlaku. Kalau mak ayah layan buruk anak-anak, anak-anak akan layan buruk kepada orang tuanya. Dia akan sesa berulang-ulang benda tu. Cuma yang celaka betul tu yang mak ayah layan anak baik-baik bagaimana tamat yang penuh, tiba-tiba dia derhaka, tu memang celaka semualah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, cumanya dalam setengah keadaan kita masih tak mampu lagi untuk berinteraksi. Bila kita dah baca kedua keterangan, panduan asas seorang mak ayah kena sediakan environment yang baik, panduan asas pada seorang anak, sentiasa berbakti kepada orang tua, maka bila timbul isu, bila mak ayah kita tu bukan orang yang baik, kita ni dah punya ladai ikut sunnah Nabi SAW. Baca kisah Ibn Abbas, baca kisah Imam Ahmad, baca kisah Imam Abu Hanifah, baca kisah sahabat-sahabat, contohnya macam Ibn Sirin, Tasawwur Ahlam, famous nama dia. Tapi bila mak ayah dia macam, bila mak dia marah dia cuma budak kecil. Kita pun punyalah menghayati kisah-kisah tersebut. Tiba-tiba bila kita berhadapan realiti, waktu tu kita baca kisah-kisah salafus salih, hati kita merasa baik, tak apalah mak ayah aku buat macam mana pun, janji aku dapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bila berhadapan dengan realiti, tadi kita tengok dari sudut teori, dari sudut syarak dan dari sudut hukum alam, apa yang akan berlaku, imbal balas dia. Sekarang dari sudut praktikal pula, kita berhadapan, macam Puan Hanifah tanya ni, kita berhadapan dengan mak ayah yang jelas-jelas ingkar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi macam mana kita nak berinteraksi? Geram hati ni, tak payah dah, susah nak buat. Tentang dengan mati Allah. Pokok asas pada masalah ni sebenarnya, sebelum kita masuk pada jawapan cara bergaul tu, kita nak kena tahu dulu dari mana punca masalah timbul. Dari mana timbul masalah, kita tak tahu macam mana nak berinteraksi dengan orang tua kita yang derhaka pada Allah. Orang tua kita yang jahat. Ada seorang perempuan ni lagi sakan, dahsyat. Ini saya kenal. Perempuan ni diminta gambar anak-anak selfie. Dia buat apa? Dia ngorak lelaki. Ngorak lelaki guna gambar anak dara dia. Bukan anak dara, dah kahwin pun ada. Orang ya billah, takut sangat dengan tak sembahyangnya apa semua. Jadi macam mana anak nak berbakti pada orang tua ya? Buat perangai yang dibenci, perangai yang kita tak boleh terima, perangai teruk daripada orang lain ni. Tak boleh terima kita. Sebenarnya soalan itu timbul kerana punca masalah dia adalah kerana masyarakat. Masyarakat kita tidak mendidik satu suasana yang baik, iaitu suasana mengutamakan maslahat akhirat berbanding maslahat dunia. Dan kita mengaji macam mana pun, bila kita masuk dalam environment tersebut, kita akan terpengaruh, tak dapat nak elak. Sepatutnya kita habaq tadi, bila mak ayah buat jahat, anak pandangan pada ihsan, kesian kat mak ayah. Kesian kat mak ayah. Tegur pun tegur dengan bahasa kesian, bukan tegur dengan bahasa marah. Lain, beza. Saya waktu kerja budak-budak, saya pun raktan juga. Kawan saya pun raktan juga. Tapi kawan saya raktan sampai budak-budak cabut plak motor, potong wire. Sebab apa? Sebab di mana dia marah budak-budak tanya dia geram, begitu juga budak-budak pun marah dia balik. Tapi saya raktan, saya dengan bukan perasaan marah, tapi kita nak bagi dia faham benda tu salah, jangan buat. Maka alhamdulillah tak kena macam kawan saya tadi, sampai plak motor kena cabut, kena potong wire motor tak start. Sekan. Jadi pengalaman itu mengajar kepada kita bahawasanya kalau kita nak menegur mak ayah kita pun kena tegur dengan perasaan sayang. Sekarang ni masalahnya, perasaan sayang tu tak main dalam hati kita. Bila kita nampak benda yang kita benci, kita tegur dengan perasaan benci. Satu, iman kita rendah, memanglah tak ada fikir. Tapi memang itu antara tanda akhir zaman, iaitu sifat kasihan itu semakin hilang. Pernah ada seorang cucu, ni cerita Arab lah,
Kita dengar harap, cucu tanya pada Tok Wannya, wahai Tok Wan, zaman dulu macam mana Tok Wan hidup? Dengan tak ada TV-nya, tak ada handset, tak ada smartphone dan sebagainya. Semua tak ada. Kata Tok Wannya, kami hidup seperti mana kamu hidup tanpa ada sifat kasih sayang dalam hati. Dulu kau tengok cerita Piramli, 3 sahabat, 3 Abdul sebagainya. Kawan tu kawan sungguh-sungguh daripada muda sampai ketua. Kawan ingat kawan. Assalamualaikum, lama tak jumpa. Saya pun ada join grup sini, grup otai-otai. Pun geng-geng yang 50-an, yang 60-an ni, mereka kawan dari muda sampai ketua, rapat. Zaman sekarang kita kawan dengan kawan kita, sekadar kawan je lah. Tanya khabar sikit-sikit. Tak ada istilah teringat kat hati, kawan aku duduk rumah dulu, macam mana dia, kerja apa, sihat ke tak. Tak datang hati kita. Sebab zaman sekarang ni, zaman sifat ihsan tu semakin hilang. Begitulah juga dengan orang tua. Kalau zaman dulu tak timbul isu tegur mak ayah dengan perasaan benci. Kalau tegur pun tegur dengan perasaan kesian, kasihan. Bila kita tegur dengan perasaan kasihan, bukan perasaan benci, kesian kalau mak masuk neraka, kesian kalau pak masuk neraka. Nabi Ibrahim AS saya pak dia ugut. Tak ada jumpa, nak rejam dengan hang, dengan batu sampai mati. Ugut anak dia, dia duduk dakwah sangat, suruh mentauhidkan Allah. Apa jawab anaknya? Kalau kita kena mati hamba nak betul dengan ayah kita, aku bunuh hang lagi. Kita kata, oh, ingat dia hebat sangat. Tapi sebenarnya seorang anak, dia memandang ihsan kesian ayah aku. Sampai Allah terang kat Nabi Ibrahim AS, innahu aduwwun lillah. Dia tu musuh Allah. Baru Nabi Ibrahim berhenti doa untuk ayah dia. Kata Nabi Ibrahim ketika berhadapan dengan ayah seperti ini, dia kata apa? Sa'astaghfiru laka rabbi. Aku akan mohon keampunan kepada Allah untuk engkau daripada Tuhanku. Tuan-tuan mendengar Allah. Di sini kita dapat gambaran bagaimana hati ahli syurga. Kita boleh kenal lah, kita ni ahli syurga dan neraka. Tanda-tanda ada pada kita. Bila kita berhadapan sesuatu itu, pertama sekali datang dalam minda kita kebencian, itu tanda hati kita kotor. Sama lah, sama ada kita sebagai anak ataupun kita sebagai orang tua. Orang tua pun sama kadang-kadang. Bila nak tegur tu, dia datang benci dulu. Bila terlalu banyak kebencian dalam hati, itu tanda kita ni lebih mudah untuk masuk ke neraka. Tapi kalau kita berhadapan sesuatu demikian, kita lebih mudah kesian. Bila kena marah tu datang kesian dalam hati kita. Maka itu mudah-mudahan tanda kita mendapat keselamatan di hari akhirat kelak. Cuma realitinya tuan-tuan rahmati Allah, memang susah nak diamalkan. Kerana itu yang Nabi sebutkan, man tamassaka bi sunnati 'inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahid. Orang yang berpegang dengan sunnah aku ketika rosaknya umat aku, rosaknya umat pada hari ini. Zaman dulu tak ada isu pun pemanggil harta pusaka, abang makan lebih, mak makan lebih, menantu kena halau, tak ada berlaku. Zaman dulu orang pergi masjid pakai kopiah, sorban, solat 5 waktu tak tinggal, solat sunat, puasa tak tinggal, tetapi menghalau menantu dia keluar dari rumah atas alasan menuntut harta pusaka. Sanggup biarkan cucu dia berada. Bila sebut harta pusaka, kena bahagi harta dengan baik. Ada bahagian untuk ada anak si mati, mereka ada beradik si mati, meninggalkan anak-anak si mati terkontang kanting tanpa ada tempat pembelaan. Terlalu banyak kerosakan masyarakat pada hari ini. Maka realitinya memang kita tak mampu nak ikut sunnah Nabi. Kalau boleh paksa diri kita supaya pandang orang tua, ini adalah sunnah. Bila orang tua buat salah, buat silap, berhaka pada Allah, kita pandang dengan pandang kesian. Kita paksa masuk kesian itu dalam hati kita, walaupun kita rasa susah nak masuk kesian tu. Maka mudah-mudahan kita dah termasuk dalam kategori man tamassaka bi sunnati. Walaupun hadis dhaif. Jadi dhaif tak mesti kita tolak. Hadis tu, siapa yang berpegang dengan sunnahku ketika rosaknya umat aku, maka dapat pahala 100 mati syahid. Tuan-tuan, bayangkan sakitnya hati kita tu. Hati kita nak kesian pada orang tua yang buat perangai yang kita macam tadi lah. Bayangkan lah, mak dia minta anak selfie guna untuk orang lelaki lain, lelaki muda. Mak dia mudah 60-an. Bayangkanlah, kita dengar pun terus rasa kebencian dalam hati. Macam mana nak paksa anak tu kesian kat mak dia? Tak mampu. Susahnya nak paksa masuk rasa kesian dalam kita kepada mak ayah kita, lebih susah daripada angkat senjata perang ketika mati, kena potong tangan. Sakitnya itu lebih susah daripada itu semua. Kerana itu Nabi mengungkapkan seolah-olah dapat 100 kali mati syahid. Maka dari segi realiti, praktikalnya kita memang tak dapat elakkan pasal benci tersebut. Tapi apa yang kita mampu, didik hati kita. Ajar hati kita supaya kesian ke orang.
Kalau kata dia tak kesian kat saya nak kesian kat dia buat apa? Saya kesian kat dia, dia tak kesian kat saya, itu masalah dia dengan Tuhan. Saya kesian kat dia sebab saya kalau boleh nak masuk syurga tanpa ada gangguan. Saya tak mau tak darat lah. Syurga ni jauh tuan-tuan. Jauh sangat. Kita boleh tengok teleskop paling jauh pun habis nampak galaksi lain. Syurga itu lebih jauh daripada galaksi yang terbentang di mata kita. Kita bangkit di atas muka bumi tempat kita mati. Waktu tu bumi dah bertukar dah. Nak jalan kaki sampai ke syurga tu. Syurga yang teleskop pada hari ni pun tak nampak. Tuan-tuan pada rahmati Allah. Bila nak sampai? Tak kira lagi halangan-halangan kita, masalah kita dengan orang tua kita, masalah kita dengan anak kita, masalah kita dengan kawan kita. Banyak lagi masalah. Bukan saya kata macam dia, saya macam malaikat, saya pun jaga semua hubungan. Saya pun sama macam tuan-tuan rahmati Allah. Ada masa kita hilang kawalan, ada masa kita hilang kewarasan, ada masa kita marah bila kita tanpa sebab, ada masa kita marah nak kita tanpa sebab, ada masa kita tertinggi seorang dari orang tua, sedangkan mereka adalah orang tua kita. Jadi apa kita mampu, ingatlah, berbakti kepada orang tua itu seperti jihad. Dan zaman sekarang, dia seolah-olah menjadi 100 kali jihad. Sukarnya nak didik hati kita dengan masyarakat yang rosak pada hari ini. Ingat, itu saja. Aku usaha ni, pahala. Itu sahaja. Saya serahkan balik kepada moderator. Alhamdulillah atas penjelasan tadi yang mungkin sekaligus menjawab persoalan Puan Halifah ni, bertanya tentang bagaimana untuk bergaul kepada ibu bapa yang jelas ingkar perintah Allah. Jadi tadi Ustaz Mutik dah jelaskan sebab kebetulan soalannya seiring dengan soalan moderator kan. Bagaimana kita nak melakukan imbal balas atau connection kita dengan ibu bapa ni ketika mana ibu bapa tu sendiri melanggar perintah Allah, ibu bapa tu sendiri jauh daripada perintah Allah, ibu bapa tu melakukan maksiat kan. Dan sebenarnya contoh ini paling jelas kita lihat pada peristiwa Nabi Ibrahim AS bersama ayahnya. Dan kita kira mungkin kederhakaan ibu bapa siapakah yang lebih dahsyat daripada kederhakaan ayah kepada Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim AS telah menunjukkan contoh teladan seperti mana yang dijelaskan tadi. Dan mungkin kita boleh fahami secara kesimpulan daripada bagaimana kaedah untuk bermuamalah dengan ibu bapa yang sedemikian adalah kita katakan yang penting satu asas, kita boleh letakkan asas dalam berbakti kepada orang tua adalah kita meletakkan sifat ihsan dalam diri kita terhadap orang tua. Maknanya perasaan kesian bila kita tengok orang tua, tengok mak ayah kita, apa yang ada pada mak ayah kita. Maknanya kalau kita nak tegur pun dengan perasaan kesian, kalau kita nak membetulkan pun dengan perasaan kasih sayang. Jadi kat sini maknanya tadi disebut memang susah kalau tadi contoh kes yang disebutkan tadi, kes yang agak mungkin kita jarang jumpa tapi berlaku, ibu yang memanfaatkan anak-anak perempuan dia sendiri dan untuk kepentingan diri dia. Jadi memang susah gitu, kita kata susah untuk mentaati ibu bapa yang sedemikian. Ada mungkin kes yang ibu bapa dia buat benda-benda syirik contohnya. Macam mana kita nak nak mentaati ibu bapa yang jelas-jelas syirik pada Allah kan, yang duk bawa anak dia jumpa Tok Bomo misalnya kan. Jadi maknanya kat situ nombor satu adalah kita menghadapi dengan perasaan kasih sayang pada ibu bapa tu. Kemudian mindsetting diri kita kena ada perasaan jihad gitu kan. Jihad, mujahadah melawan nafsu kita dalam kita nak membina hubungan yang baik dengan kedua ibu bapa kita. Dalam kita nak menjadikan kedua ibu bapa kita sebagai orang yang kita boleh pandang mereka dengan penuh kasih sayang walau apa pun yang mereka lakukan. Jadi saya mungkin selalu bawa poin perbincangan ni untuk kita selalu belajar untuk mengasihi sebab Allah selalu menggandingkan sifat Ghafur dengan sifat Rahim. Allah tu bila Tawwab dia mesti Rahim. Bila Allah tu memaafkan dia mesti penuh sebab dia ada sifat penuh kasih sayang. Allah Maha Penyayang maka dia akan mudah memaafkan. Dialah Maha Pengampun sebab dia Maha Penyayang. Jadi kita kalau nak mudah memaafkan, nak mudah menyayangi, nak mudah kita kata melihat kesilapan mak ayah kita tu sebagai satu yang kita boleh buang daripada fikiran kita macam tu saja apabila kita memiliki sifat kasih sayang yang mendalam. Jadi maknanya perasaan kasih sayang ni nak kena belajar, nak kena didik. Mungkin ada orang memang perasaan dia penuh kasih sayang, tapi ada orang bila dia membesar dalam kebencian, dia penuh dengan kebencian. Jadi perlu dididik dan mungkin ada kaedah tips yang kita boleh bagi. Contoh nak belajar untuk mengasihi, menyayangi ni kita carilah binatang-binatang tu kan, binatang belaan kan, kucing misalnya kan, kalau kuda atau kuda yang lebih besar kan, haiwan-haiwan ni kadang boleh mengajar kita
mendidik kita dan memberitahu kepada kita adakah kita ni cukup penyayang atau tidak. Sebab haiwan lebih tahu untuk membalas sebagaimana kita memperlakukan dia. Bila kita sayang dia, dia pun sayang kita. Bila kita benci dia, tak ada haiwan boleh buat hipokrit. Dia tak boleh buat-buat tak, kan? Dia akan balas semula. Itu kita boleh belajar. Ni saya ingat mungkin kita boleh letakkan prinsip lah dalam hidup kita untuk kita belajar. Yang pertama, meletakkan kasih sayang, menanamkan ataupun membina, membentuk kasih sayang dalam diri kita, perasaan sayang kepada semua makhluk. Dan yang keduanya, kena ada konsep jihad dalam diri kita dan mujahadah. Jihad bukan cerita di medan perang saja, tetapi juga jihad dalam kita menghadapi kehidupan kita supaya lebih dekat dengan Allah SWT dan supaya setiap yang kita lakukan lebih bermanfaat dan juga benar di sisi Allah SWT. Sehingga mungkin kita ni sebenarnya bukan sekali je kuliah kita ni, perbincangan kita berkaitan dengan ibu bapa ni. Kita akan berterusan insya-Allah setiap minggu. Jadi perbincangan kita hari ini mungkin tidak mesti sampai kepada persoalan terakhir, tapi kita boleh sambung perbincangan kita lagi insya-Allah setiap hari Rabu. Kita akan bersama sama ada pukul 11 atau 11 suku sekitar macam itulah. Untuk kita bincang lagi tentang ibu bapa. Jadi mulai saat ini, sekarang ini, barang siapa di kalangan audien hari ini yang mendengar perbincangan kita hari ini sudah mula menanamkan niat dalam hati bagi siapa yang tidak menjaga orang tuanya, maka mula menanam niat untuk kita nak berbakti kepada orang tua, ikutilah siri seterusnya insya-Allah. Dan siapa yang dah pun berbakti menjaga orang tua, maka siapa yang berniat untuk berbakti dengan cara yang dikehendaki Allah, maka ikutilah perbincangan kita seterusnya insya-Allah. Ustaz, saya kira kita berhenti setakat ni untuk perbincangan hari ini, dan saya kira memang dah cukup padat lah apa yang dijelaskan tadi. Kalau boleh hafal semua tu masya-Allah kan. Boleh hadam semua alhamdulillah. Dan boleh amalkan semua. Itulah yang terbaik. Saya mohon maaf atas kesilapan, kekurangan dan kedangkalan dalam diskusi kita pada hari ini. Dan jazakumullahu khairan katsira. Terima kasih dengan sebanyak-banyaknya kepada Ustaz Mutik. Dan sebenarnya saya bawakan Ustaz Mutik ni sebagai satu contoh lah, qudwah untuk kita dalam berbakti kepada orang tua, yang beliau mempraktikkan perkara ni dalam kehidupan, yang mana dalam bab menjaga orang tua ni beliau mengamalkan berdasarkan pada ilmu yang dipelajari, bukan suka-suka hati. Jadi kalau ada masyarakat di sekeliling yang mungkin memandang dengan pandangan masing-masing, nak berkomentar dengan komentar masing-masing terhadap apa yang dilakukan, itu bukan menjadi masalah, sebab kita tidak melakukannya kerana manusia, tapi kita melakukannya kerana Allah SWT. Terima kasih, syukran jazilan. Terima kasih kepada semua yang bersama kita, Puan Alifah, Nur Rahmat, Hanim, Abdullah, Rahayu, Jamaluddin, Suzila Adam yang bagi komen semua. Terima kasih sebanyak-banyaknya. Wallahu alam, aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.